Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasihi? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar unit 19 Hargailah Pokok, dan tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Busida yang Cantik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat mencatat maklumat yang diberikan dengan betul. Cikgu harap murid-murid telah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat buku teks jilid 2 halaman 46. Mari kita baca bersama-sama. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Aktiviti kita pada hari ini ialah aktiviti mencatat maklumat yang terdapat dalam teks dengan betul. Okey, tajuk Busida yang Cantik. Aidil suka melihat pokok busida. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok busida dalam internet. Okey, tengok inilah pokok busida. Okey, biasa kita nampak ditanam di tepi jalan dan kawasan perumahan. Okey, kita baca lagi. Terdapat dua jenis pokok busida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Saiz daunnya kecil. Dahan pokok busida bertingkat-tingkat. Okey, kita tengok daunnya kecil. Lepas tu dahan pokok busida bertingkat-tingkat. Ada daun yang warna hijau dan ada daun yang berwarna putih. Okey, baca lagi. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Pokok busida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Seterusnya, mari kita lihat peta iting, iaitu peta pokok yang ditunjukkan di bawah petikan. Pokok busida, daun yang berkaitan dengan daun. Lepas tu kawasan ditanam. Kawasan pokok busida ni ditanam di mana dan kelebihan pokok busida. Okey, kita boleh cari maklumat yang dikehendaki di dalam peta pokok ini di dalam petikan yang telah kita baca tadi. Okey, kita tengok dulu bahagian daun. Daunnya apa ni? Berdaun hijau dan yang berdaun putih. Maksudnya ada dua warna, berdaun hijau dan berdaun putih. Okey, satu daun hijau, dua daun putih. Okey, seterusnya kita tengok kawasan ditanam dan kelebihan dia. Kita tengok kawasan ditanam. Okey, kita boleh tengok pada perenggan yang satu, dua, tiga. Perenggan yang ketiga, iaitu oleh itu pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan. Okey, pinggir jalan yang pertama. Lepas tu di taman. Yang kedua di taman. Yang ketiga di halaman rumah. Okey, jawapannya tiga. Ada tiga. Okey, kelebihan. Kelebihan pokok busida mempunyai akar yang kuat. Akar yang kuat,
Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Iaitu dapat menahan tiupan angin yang kencang. Okey, jawapan yang kedua. Satu lagi. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Kita ambil dapat berteduh di bawah pokok ini. Okey, 3 jawapan kita dah dapat. Seterusnya, murid-murid dikehendaki menyalin peta pokok berserta dengan jawapan yang telah diberikan di dalam buku tulis. Pastikan tulisan murid-murid kemas dan cantik. Selepas itu, mari sama-sama kita lihat pula buku aktiviti jilid 2 halaman 48 dan 49. Mari kita baca bersama-sama. Aktiviti 3, baca, fahami dan catatkan maklumat. Okey, maklumat apa yang kita perlu catatkan? Okey, maklumat yang dikehendaki yang ada jawapannya di dalam petikan. Kita tengok. Okey, murid-murid dikehendaki mencatat maklumat yang dikehendaki di dalam jadual. Apa? Cara jualan. Okey, 1 di tepi jalan. Nanti jawapan ni kita boleh cari di dalam petikan yang telah diberikan pada halaman 48. Yang kedua, jenis ulaman dan cara masakkan. Dan yang ketiga, cara wang itu dibelanjakan. Okey, mari kita baca petikan bersama-sama dan cari jawapan yang dikehendaki. Tajuk dia ulam pembuka selera. Okey, tengok gambar. Okey, kita baca petikan. Rizan tinggal di kawasan kampung. Ibunya banyak menanam pokok yang boleh dijadikan ulam. Dia juga menanam pelbagai jenis sayur. Rizan mendapat satu idea. Pada suatu hari, dia dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Okey, cara jualan tadi yang pertama di tepi jalan di hadapan rumahnya. Okey, dia tulis di tepi jalan. Okey, itu yang pertama. Okey, kita cari jawapan yang kedua. Sebelum tu kita baca dulu petikan untuk cari jawapan yang kedua dan yang ketiga. Cara jualan ya. Di hadapan longgokan ulam itu diletakkan nama ulam dan cara masakkannya. Jadi, pembeli dapat mengetahui maklumat tentang ulam tersebut. Okey, dapat tak jawapan yang kedua? Okey, pandai. Okey, yang ni ya. Di hadapan longgokan ulam itu diletakkan nama ulam. Okey, tu boleh letak nombor 2, diletakkan nama ulam. Dan yang ketiga, cara masakkannya. Okey, cara masakkannya. Seterusnya, kita akan cari maklumat yang berkaitan dengan jenis ulam dan cara masakkan. Okey, 1, jawapan pertama telah diberikan iaitu pucuk beka direbus dan dimakan bersama dengan budu. Okey, kita baca perenggan seterusnya sambil kita cari maklumat yang dikehendaki di dalam jadual. Antara ulam yang dijual ialah pucuk beka. Pucuk ini direbus sehingga lembut. Pucuk beka ini boleh dimakan bersama budu. Okey, tu dah ditulis di dalam jadual. Kita cari yang kedua. Pucuk ini juga boleh dimakan mentah. Seterusnya, mereka menjual jering,
Jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Okey, jumpa tak? Tadi pertama pucuk beka. Jadi kita terus pergi yang kedua, jering boleh. Ni jawapan yang kedua. Ni nama dia jering, jenis ulam jering. Dan cara masakannya dimasak kari atau dimakan mentah. Okey. Ni adalah jawapan yang kedua. Kita baca lagi. Selain itu, petai juga dijual oleh mereka. Orang ramai suka makan petai rebus dan petai jeruk. Okey, yang ketiga ialah petai. Petai boleh direbus dan dibuat jeruk. Okey, setelah dapat jawapan yang ketiga, cikgu nak awak tulis di jadual yang diberikan tadi. Seterusnya, kita kena cari maklumat berkaitan dengan cara wang itu dibelanjakan. Okey, ni cikgu nak murid-murid cari sendiri dan tuliskan jawapannya di dalam jadual. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih. Bye.